Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 30 Mac 2020 bersama saya, Dia Amira Anorigos. Memulakan edisi tengah hari mengenai kes positif COVID-19. 11 lagi kes positif COVID-19 telah dicatatkan di Sarawak pada Ahad dengan menjadikan jumlah bilangan kes keseluruhan di Sarawak sebanyak 129 kes. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, dalam sidang medianya pada Ahad, kesemua kes baharu ini kini sedang dirawat di Hospital Umum Sarawak. Dari 11 kes positif tersebut, 6 adalah lelaki dan 5 adalah perempuan. Pada hari ini sebanyak 49 kes baru, person under investigation, dilaporkan menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 1.126 kes. Dari jumlah itu 915 kes adalah negatif dan 82 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Sehingga kini Sarawak telah merekodkan 5 kematian sejak kes pertama dilaporkan pada 17 Mac 2020 dan 9 kes telah discharge dari hospital. Berita seterusnya, mengenai temu bual khas bersama Ketua Menteri Sarawak. Berdasarkan keadaan geografi Sarawak yang bersempadan dengan Kalimantan Indonesia, Brunei dan Laut Cina Selatan, Sarawak mengambil pendirian berhati-hati dalam menangani penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, pendekatan mengetatkan kawalan di pintu masuk Sarawak adalah bertujuan supaya wabak COVID-19 tidak merebak ke negara jiran. Kita di Sarawak adalah lokasinya di Pulau Borneo. Sudah tentu rasa saya kita boleh memberikan satu pendekatan untuk menjagakan Sarawak daripada penyakit ini. Kita hendaklah mempunyai satu pendekatan untuk menjagakan pintu masuk kita dan mengetatkan kemasukan orang luar ke negeri kita supaya penyakit ini tidak merebak. Kalau dalam bahasa kita Sarawak, jangannya merebak ke tempat orang lain lah. Jadi kita jaga, kita ampun. Kerana kita mempunyai sempadan dengan negara jiran dan juga kita mempunyai Laut Cina Selatan. Betul. Manakala pendekatan dari sudut kesihatan pula adalah dengan memastikan rakyat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP di samping menjaga kebersihan diri dan kawasan masing-masing. Pendekatan kita ialah selain daripada geografi, kita menghendakkan rakyat menjaga kebersihan diri dan juga kawasan kita masing-masing. Ini kronologinya. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual dalam rancangan bicara naratif bersama Ketua Menteri Sarawak mengenai COVID-19 pada Ahad. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg turut bersetuju dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memandangkan pendekatan ini mencegah penularan wabak COVID-19 di kalangan masyarakat umum. Hal ini kerana ujarnya penyakit ini amat cepat merebak daripada manusia ke manusia yang lain dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, seterusnya melibatkan kes kematian di Sarawak yang telah menghampiri generasi kedua dan ketiga. Kebanyakan penyakit ini adalah imported. Orang yang membawanya. Dan kita tahu bahawa penyakit ini merebak dengan begitu cepat. Ini masalah dia. Kalau kita tahu dengan musuh kita yang dapat dilihat yang senang. boleh nampak. Ini yang tak nampak ni. Dia berpindah-pindah. Maka sebab itu saya memang bersetuju kita mengadakan kawalan ini supaya tidak merebak begitu cepat. Dan dalam hal ini pendekatan kita negeri Sarawak ialah nak isolate. Kita nak pisahkan masyarakat kita yang menghadapi penyakit ini daripada masyarakat umum. Selanjutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS wujudkan daerah hotspot mengikut daerah di Sarawak.
Buat pertama kalinya sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dikuatkuasakan pada 18 Mac lepas, JPBNS telah mewujudkan daerah hotspot mengikut daerah. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas, antara daerah-daerah yang telah diklasifikasikan sebagai daerah zon merah dan zon kuning ialah seperti berikut. Bagi zon merah, Kuching ada 69 kes positif, Semerahan 16, Betong 8, Serike 6, Bentulu 5, Miri 9, Limbang 6. Bagi daerah zon kuning, Serian 3, Sibu 3, Mukah 1, Matu 1, Lawas 1, Semujan 1. Sementara itu, Dato' Amar Douglas yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata, JPBNS juga telah memutuskan bahawa semua pekerja offshore oil and gas termasuk yang dari luar Sarawak dikehendaki menjalani perintah kuarantin selama 14 hari di Sarawak sebelum pergi ke Pelantar. Dalam pada itu, JPBNS kini masih dalam usaha mencari tempat yang sesuai untuk dijadikan pusat kuarantin di daerah-daerah yang lain. Sehingga kini Sarawak telah mengenal pasti 13 pusat kuarantin yang telah digunakan dan telah menepati syarat-syarat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, antaranya ialah seperti yang tertera. Yang pertama, Institut Latihan KKM Kuching. Kedua, Kampung Sukan Petronas Miri, Kem Belia Kemoyang Sibu, Stadium Tertutup Limbang, Taman Negara Semblaju Bentulu, Stadium Tertutup Lawas, Rumah Temuai Kapit, Institut Penggunaan Desa Sarawak di Kota Semerahan, Intan Kota Semerahan, Rumah Rehat Seriaman, Kolej Kejuruteraan Sibu, Dewan Syarah Limbang, Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, Hikmas Kuching. Seterusnya mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas melahirkan rasa terima kasih kepada semua rakyat Sarawak kerana telah mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. From 25th to 29 March, pihak polis telah menahan 162 pesalah seluruh negeri Sarawak. Daripada jumlah ini, 8 telah didakwa di mahkamah, di mana 5 telah dijatuhkan hukuman penjara 2 ke 4 bulan dan 3 lagi didenda. Manakala selebihnya akan didakwa di mahkamah hari ini, katanya dalam sidang media di Wisma Bapa Malaysia pada Ahad. Dalam perkembangan yang sama, Dato' Amar Douglas juga menasihatkan semua pertubuhan bukan kerajaan NGO supaya sumbangan makanan yang hendak dihantar ke hospital perlu dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk diselaraskan sebelum dihantar kepada penerima. Beralih ke perkembangan di bahagian Betong. Bangunan asrama di Pusat Sumber Pertumbuhan Desa Layar kini dalam proses ubah suai untuk dijadikan pusat kuarantin COVID-19 di bahagian Betong. Ianya sebagai persediaan untuk menghadapi kemungkinan yang berlaku walaupun keadaan di kawasan itu masih terkawal dengan keseluruhan kes positif COVID-19 berjumlah 8 orang. Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas telah melakukan tinjauan ke pusat tersebut pada Ahad. Terdahulu, beliau menghadiri taklimat berkaitan situasi COVID-19 di bahagian Betong sebelum mengunjungi Pusat Khidmat Dun Bukit Saban bagi membincangkan permasalahan orang ramai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dari Betong, kita ke pengembangan di Terbeduk. Pusat Khidmat Dun Terbeduk meneruskan penghantaran bantuan bekalan makanan ke 5 buah kampung di Zon Bantang, Jalan Baki Riih, Zon Mengarat dan Zon Terbeduk. Bagi Zon Terbeduk, antara kampung yang telah menerima bantuan bekalan makanan adalah Kampung Tubih Pelaman, Tubih Behem, Tubih Mawang dan termasuk Kampung Kuhom Mandek dan Kuhom Mawang. Bantuan bekalan makanan itu adalah sumbangan Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk, Datuk Seri Michael Manyin Jawong. Pengagihan bantuan bekalan makanan itu adalah susulan tempias ekonomi yang dihadapi penduduk yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PKP kini dilanjutkan sehingga 14 April depan. Berita seterusnya. Menteri Muda Alam Sekitar merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh, mahu langkah-langkah saringan COVID-19 wajib dilaksanakan di setiap peringkat masyarakat.
Beliau yang juga penyelaras Jawatan Kuasa Bencana Bahagian Sarike berkata, langkah tersebut merupakan susulan daripada pendekatan pencegahan penularan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian semasa melakukan tinjauan di Bilik Gerakan Jawatan Kuasa Bencana Daerah Sarike pada Ahad. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi masyarakat di Sarike dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Sementara itu, penguatkuasaan dan pemantauan PKP di bahagian itu terus dipergiatkan dalam memastikan orang ramai mematuhi arahan. Selanjutnya di Sibu, sejumlah 1,500 food basket disalurkan kepada 15 surau dan 8 masjid di sekitar Sibu pada Ahad sempena Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Sumbangan itu merupakan tajaan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, LAKIS, dengan kerjasama Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka merangkap Menteri Pemuda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dr. Anwar Rapai selaku pengerusinya. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan video Ketua Menteri meninjau Pasaraya Maidin Petrajaya dan Takiong The Spring pada Sabtu. Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram dan Twitter serta subscribe dan like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.